Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Semua pelajar-pelajar tingkatan 3 ya yang menonton video ini, and don't forget to subscribe kalau belum. Also first and foremost betulkan niat belajar lillahi taala ya. Okey, kita masih lagi dalam bab 4. Make sure you have to have this book in front of you. Dalam bab 4 iaitu kereaktifan logam. So I've covered sampai 1, 3, 4 ya. Yes, I've covered sebelum saya 2 minggu tak mengajar. Okay, now kita sambung hari ini muka surat 135. I hope you've understand so far apa yang ada dalam bab ini ya, and I hope masa saya tak ada, you revise back, you look back, try to understand ya, sebab bab ni memang biasa ya. Saya masa saya mengajar face to face memang biasa pelajar-pelajar minta ulang and rasa kurang faham and nak cuba lebih faham. So you should have done that masa tak ada kelas before this. Okay, so today in page 135 kita lihat subtopik dia, kesimpulan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. So berdasarkan eksperimen ataupun aktiviti yang telah dilakukan sebelum ini tentang kedudukan karbon, kemudian kedudukan satu lagi was hidrogen ya. So kita lihat dalam penerangan dalam page 135 ini, kita dapati dalam aktiviti 4.3 sebelum ini, anda telah menyusun logam mengikut kereaktifannya terhadap oksigen. Okey, susunan yang anda telah buat itu adalah sebahagian daripada siri kereaktifan logam. Dalam aktiviti 4.4 dan interpretasi data dalam jadual 4.2, anda menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Walaupun siri kereaktifan logam ialah susunan logam mengikut kereaktifannya terhadap oksigen, kedudukan dua yang bukan logam ini seperti karbon dan hidrogen juga ditunjukkan dalam siri kereaktifan logam seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.7. Okay, so kita lihat rajah 4.7, kita dapati susunannya as I've mentioned, you have to try to remember paling aktif ke atas ataupun daripada bawah tak aktif kepada semakin aktif pada bawah ke atas. Kalau atas ke bawah makin kurang aktif terhadap kereaktifan logam terhadap oksigen. Okey, bagaimanapun kita dapati ada dua bahan yang bukan logam dalam siri keaktifan logam ini. I stress again, ada karbon dan hidrogen. This carbon terletak kalau di bawah adalah di atas zinc tapi di bawah aluminium. Ya, di atas zinc di bawah aluminium. Manakala hidrogen pula atasnya adalah zinc, bawahnya adalah ferrum. Ya, so carbon atas aluminium, bawah zinc, dan bawah zinc pula ada hidrogen yang bukan logam lagi dan only ferrum. You have to know this siri ni. You have to know nama logam tu. Ni logam, bila logam dia banyak jenis. Bukan besi sahaja, bukan kuprum sahaja, banyak jenis. So just kita lihat some interesting facts di sini tentang sains duniaku. Bateri lithium akan meletup apabila dipanaskan. Oleh sebab itu, penumpang tidak dibenarkan untuk menyimpan bateri lithium di dalam beg bagasi di dalam kabin kapal terbang. Kalau ada alat yang menggunakan bateri lithium, tak boleh bawa dalam hand carry guna aeroplane ya, sebab takut dia meletup kalau panas ya. So another info science here, arang batu, tahu arang batu? Arang tahu arang kan? Arang kalau yang dibuat daripada kayu, itu jadi arang kayu yang guna untuk bakar barbecue lah, bakar ikan dan sebagainya. Tapi arang batu, as the name suggests, dia macam batu. Sebab apa? Dia terjadi pada kayu-kayan yang berjuta-juta tahun dulu tersimpan dalam bumi oleh macam-macam proses dalam pembentukan batu dan sebagainya. Dia tersimpan di dalam bumi di bawah tekanan haba yang tinggi berjuta-juta tahun. Mengikut teorinya, dia menjadi arang batu. Kadang-kadang di dalam sangat kalau dalam bumi tu.
Kalau dulu kita lihat some countries macam di China, di India not sure, sorry, China, di England semua, bila dia melombong arang batu tu, dia ada terowong yang sangat dalam, sampai kadang-kadang kalau tengok filem-filem tu dia pakai yang topi yang ada lampu tu, sebab gelap bawah tu, kadang-kadang oksigen pun tak ada. Banyak macam-macam berlaku mishaps. Sometimes air yang patut keluar bila hujan dia dia menjadi banjir dan terowong sebagainya, sebab kematian. Kadang-kadang ada gas-gas bahaya meletup dan sebagainya, so sangat bahaya. Sekarang ni orang tak pakai dah arang batu sangat, sikit sangat pakai. Kita pakai petroleum, Okey, arang batu merupakan satu daripada mineral yang ditemukan di Malaysia. Malaysia kita ada. Kalau perasan, somewhere dekat Rawang tadi batu arang. Batu arang dulu juga di Lombong mungkin. Saya kurang pasti about that. Saya tak tahu sangat pasal geo. Belajarlah tapi tak detail, Kemudian cuma saya pernah terbaca akhbar, zaman orang baca akhbar dulu. Kadang-kadang tiba-tiba ada lubang, jalan tiba-tiba berlubang, sebab bawah tu mungkin tempat dia orang mengorek arang batu dan sebagainya lah. Okey, hampir 80% arang batu ditemukan di Sarawak. So paling banyak di Sarawak, 18% di Sabah dan 1% di Semenanjung Malaysia. Kawasan simpanan arang batu yang paling besar terletak di Merit Pila, Sarawak. Okay, there's some information there. Let's see page 136. Okay, ini adalah practice formative 4.2. Okay, berdasarkan apa telah pelajari setakat ini, you should try to answer practice formative 4.2 tentang apakah siri keaktifan logam. Kalau tak ingat juga rujuk balik. Dengan cara itu awak akan belajar. Kemudian menunjukkan Pelajar 1 menunjukkan tindak balas antara logam X dengan oksigen dalam udara. Okey, itu pun dah diterangkan sebelum ni. Kemudian adakah logam X reaktif terhadap oksigen? Terangkan jawapan anda. Pada api itu macam mana? Logam Y hanya membara dengan terang apabila bertindak balas dengan oksigen. Adakah logam Y lebih atau kurang aktif daripada logam X? Pun dah ada sebelum ni. Okey, C. Jika logam Z tidak bertindak balas dengan oksigen, susunkan logam X, Y dan Z dalam siri keaktifan logam berdasarkan tindak balas tersebut. Semana X dalam kotak yang putih itu, mana X, mana Y, mana Z. Okey, yang tu patutnya awak cuba rujuk balik yang telah kita pelajari sebelum ni. Kalau tak ingat, ada video je kan. Can you replay, cuba fahamkan balik, cuba susun. From there you know, kalau jawapan awak tepat, itu adalah awak dah faham. Okay, so nombor 3 tentang siri keaktifan logam dan termasuk benda yang bukan logam, karbon dan oksigen. Kemudian B tentang siri keaktifan juga, kalsium dan kalium. C tentang siri keaktifan logam, tentang pelaburan dan pengekstrakan logam daripada bijinya. Okey, ini macam kita tak belajar lagi lah. Macam next page, betul lah, pengekstrakan logam daripada bijinya 4.3. Okey, 4A, nyatakan logam yang paling reaktif dalam siri keaktifan logam. Tengok dia punya susunan, ambil yang paling reaktif atas sekali. B, nyatakan logam paling tidak reaktif dalam siri keaktifan logam, dan susunan tu paling bawah. 5A, nyatakan 2 unsur bukan logam yang dimasukkan ke dalam siri keaktifan logam. Pada kelas ini yang awal-awal saya terangkan tadi, ada 2 bukan logam. Mengapakah 2 unsur bukan logam ini dimasukkan ke dalam siri keaktifan logam? Dia ada jawapannya, mungkin terdapat dalam muka surat selepas ini yang kita akan pelajari. Okey, kita lihat 4.3 now. Kita dah finish with 4.2. Okey, 4.2. Okey, telah saya terangkan siri keaktifan logam 4.2 sebelum cuti baru ni. Saya yang cutikannya. Okey, kita lihat seterusnya 4.3, pengekstrakan logam daripada bijinya. Tahu tak perkataan extract? Extract ialah nak keluarkan logam tu sendiri. Sebab bila di Lombong, contohnya kat Malaysia dulu, banyak lombongan biji timah. Sekarang banyak dah jadi tempat-tempat permainan air macam Sunway Lagoon semua tu. Okey, bila dia ambil biji timah dalam bumi tu, itu dalam keadaan biji. Apa maksud dia? Bermaksud dia tak bersih lagi, bukan tin
ataupun stanium yang kita nak tu sahaja. Dia masih bergabung dengan bahan lain. So bila bergabung dengan bahan lain, sebab kita tahu dia at least dia bergabung dengan oksigen, betul tak? Kita nak buang bahan lain tu, nak dia punya tin sahaja ataupun stanium tu sahaja. Itu maksud extract, nak keluarkan. Masih contoh, tak payahlah pelumbungan biji timah, pelumbungan besi. Takkan awak dapat besi kilat-kilat daripada awak korek dalam bumi tu. Tak mungkin. Dia mesti besi karat ke campur oksigen ataupun bahan lain. Besi sulfida campur sulfur. Dan kita nak extract, maksudnya kita nak ambil besi tu sahaja. Tak nak oksigen, tak nak sulfur. Contohnya. Itu maksud pengekstrakan. Kena faham lah dulu. Kalau tak faham, tak apa benda. Tajuknya pengekstrakan logam daripada bijinya. So extract nak keluarkan. Okay, another word extract nak explain. Awak ambil limau sangkis. Kemudian awak perah ambil jusnya. Itu extract tu. Ambil jus limau. Extract. Keluarkan. Ambil yang dikendaki saja. Kulit limau tu tak nak. Awak nak jusnya saja. Itu maksud extract. Okay, so dapati pengekstrakan logam ialah proses untuk memperoleh sesuatu logam daripada bijinya. Macam tadi nak ambil jus limau tu daripada buah limau. Dan saya terangkan tadi, nak dapatkan besi daripada biji besi, nak dapatkan timah daripada biji timah. Perhatikan hubung kait antara kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam dengan kaedah yang digunakan untuk mengekstrakkan logam daripada bijinya, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.8. So yang bawah ni, that's why kita buat eksperimen sebelum ni, ataupun kita tak buat lah. Saya telah terangkan eksperimen sebelum ni tentang kedudukan karbon, tentang kedudukan hidrogen. Kemudian kita letak dia dalam siri kereaktifan logam. Again, karbon terletak antara apa? Atas dia aluminium, bawah dia zinc. Okey, kemudian hidrogen, atas dia zinc, bawah dia ferrum. Okey, kenapa disusunkan dalam yang lain semua logam, yang tu dua bukan logam? Menjawab muka surat 136 tadi, yang 5B tu, yang saya mention tadi. Nanti jawapan dalam seterusnya. Yang mana satu lagi tadi? Ada satu lagi tadi yang saya kata jawapannya, pengekstrakannya adalah dalam yang kita akan pelajari. Tak ingat saya which one tadi. Okay, never mind. Kita lihat seterusnya, siri kereaktifan logam. Lihat rajah 4.8. Susunan logam dia sama saja. Daripada emas paling bawah Au, paling tinggi kalium K. Okey, tapi sekarang ni ditambah yang bukan logam, karbon, dan juga hidrogen. So, maksudnya yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, yakni Ie, kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium. Okey, kalau kita lombong bijinya, maksudnya bila kita korek dalam bumi, kita dapat tu, dia takkan kalium saja, takkan natrium saja, takkan kalsium saja, takkan magnesium saja, takkan aluminium saja. Dia mesti gabung benda lain. Sebab dia sangat reaktif. Dia mesti gabung benda lain. So, kalau kelima-lima logam ini, bila kita nak ekstrak, nak ambil logam dia sahaja, nak buang benda lain, tak ada yang tak diperlukan, pengekstrakan melalui proses, cuba tengok yang biru tengah-tengah tu, apa dia? Electrolysis. Dulu kita belajar masa form 2 rasanya, tentang electrolysis ialah nak ambil hidrogen dan oksigen daripada air kan. Ini pun adalah something to that effect. Electrolysis. Jadi sebagai logam dalam keadaan lebur. So that means kena cairkan dulu. Jadikan cair dulu, leburkan dulu, dan proses tu electrolysis. So bagi logam yang lebih tinggi daripada karbon dalam siri kereaktifan logam, pengekstrakan ke logam daripada sebatian logam tersebut adalah melalui proses apa? Again, electrolysis. Electrolysis. Yang 5 tu, 5 atas ya. Okey, bawah aluminium ada karbon kan? Okey, kemudian kita dapati
bawah karbon tu zinc. Saya tak masukkan yang bukan logam hidrogen lagi. Zinc, ferrum, timah, plumbum. Zinc, ferrum, timah, plumbum. Ya, tadi 5 kan? Ini 4 ya. Okey, cuba tengok pengekstrakan dia. Yang biru tengah-tengah bawah pula ya. Pengekstrakan melalui penurunan oksida logam oleh karbon. So, kita nak dapatkan logam tu, kita guna karbon. Bawah karbon tu zinc, ferrum, timah, plumbum, kita guna karbon. Ya. Nak buat dia, nak extract, nak dapatkan logam zinc, nak dapatkan logam ferrum, nak dapatkan logam timah, logam plumbum, kita guna karbon. Cuba lihat yang orange sebelah kanan tu. Bagi logam yang lebih rendah daripada karbon, okey, dalam siri keaktifan logam, pengekstrakan nak ambil logam tu daripada biji logam tersebut adalah melalui penurunan oksida logam. Ya, tersebut dengan karbon. So karbon tu nanti bila kita buat proses dia, nanti kita lihat belakang-belakang seterusnya, dia akan bergabung, katakan oksigen, karbon bergabung oksigen, apa jadi? Karbon gabung dengan oksigen. Letak 2 kat sini, apa ni? Karbon dioksida. Berpenjara ke cair ke gas? Gas. Dia akan terbanglah. Tinggallah logam tu saja. So untuk keempat-empat ini possible untuk gunakan karbon. Ya, untuk gunakan karbon. Okey, kemudian kita akan dapati, saya tak terangkan hidrogen sini, tak apa. Tengoklah mungkin dah dekat belakang. Ya, okey, kemudian ada lagi logam yang kurang reaktif macam cuprum dan mercury. Nak dapatkan, masa lombong tu dia bergabung bahan lain. Kita nak dapat cuprum saja, mercury saja. Atom dalam tu semua cuprum, atom dalam tu semua mercury. Memadai dengan pengekstrakan logam dilakukan melalui pemanasan terus sebagai logam tersebut. Panaskan dia. Boleh panaskan dia, ya. Dia oksigen dia terbang sebab dia tak aktif. Dia tak melekat kuat. Oksigen tak melekat kuat pada logam-logam yang kurang reaktif yang bawah-bawah ni. So senanglah. Panaskan, dia punya katakan cuprum oksida, panaskan, oksigen tu terbang, tukar bentuk gas, tinggallah cuprum saja. Sama juga dengan mercury. Okey, so cuba lihat 2 lagi, argentum dengan Au, orium, ataupun argentum dengan emas, ya, boleh dilombong dalam bentuk asal, bentuk unsur dalam kerak bumi. So kalau yang tadi atas-atas mercury ke atas semua ni, tak mungkin dia sahaja, dia mesti bergabung bahan lain. Tapi argentum dengan emas ni, dia boleh ada dalam keadaan unsur semula jadi. That means dia tak campur bahan lain. Kalau dalam seketul emas tu, dalam tu semua atom emas. Kalau argentum pun semua atom argentum. Faham tak? Okey? Cuba fahamkan. Kalau tak faham, patah balik, listen carefully. Dengar betul-betul. Ya? Dengar balik, cuba fahamkan. Second time should be, faham sikit dah. Kalau yang susah faham lah. Yang senang faham, sekali dia faham dah. Kemudian, kalau yang ada yang dengar sikit, faham sikit, dengarkan saya lagi. Oh, dah faham dah. Kadang it needs 3 times, kadang it needs 4 times. Depend on you. Depend on you. Kadang-kadang cara fokus atau konsentrasi kita untuk memahaminya. Kalau kita tengok tapi dah otak ke mana melayang khayal, so mungkin tak faham. Okey, so banyak kali insya-Allah faham. Okey, so kita lihat seterusnya proses pengekstrakan besi. Macam mana nak buat? Kita tahu tadi letakkan karbon. Nanti dia gabung karbon oksigen dengan karbon dioksida. Karbon tu apa dia? Okey, arang batu boleh jadi karbon, arang kop boleh jadi karbon, arang biasa boleh jadi karbon. So, cuba tengok kalau nak besi dalam ni 4.9 ni, pengekstrakan besi di dalam relauba gas. Alat yang tinggi tu
Macam termos tu, nama dia relau bagas. Relau bagas. Furnace. English is furnace. Relau bagas. So, pengekstrakan logam besi daripada bijihnya dilakukan di dalam relau bagas seperti yang tunjukkan dalam Rajah 4.9. So, look. Belah kiri tu ada macam tangga tu kan. Not really tangga lah. Ni alat dalam kilang lah. Dia akan pour, dia akan tuangkan. Nampak tu coklat tu turun tu. Apa punya coklat tu? Lihat nombor 1. Apa dia? Campuran bijih besi atau oksida besi yang dipekatkan. Okey? Biji besi yang dah dilombong tu keluar di bumi tu, ataupun kalaupun besi karat yang dia curi kan depan grill depan rumah awak ataupun penutup longkang rumah awak tu, ini juga cara dia. Ya, oksida besi masuk besi karat. Okey, so nak ambil besi tak jual. Besi tu mahal. Kalau karat tak laku. Okey, so biji besi atau oksida besi yang dipekatkan, arang kok dan batu kapur dimasukkan ke dalam relau bagas. Arang kok ni fungsi dia lain. Kerja dia apa? Yang tadi carbon, supply carbon tadi. Batu kapur lain fungsi dia. Dimasukkan ke dalam relau bagas melalui bahagian atas relau bagas. Nampak tu? Dia tunjuk bahagian atas tu dimasukkan ya. Okay, the whole thing is relau bagas. Then what happened? Look at number 2. Okay, mesti disemburkan udara yang sangat panas, dipampkan ke dalam relau bagas melalui bahagian bawah relau bagas ya. So daripada bawah pampkan udara panas. Nampak tu, ni ada arrow ke atas tu. Okey, ada satu di atas, satu, kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 arrow tu. Dari mana dia pump, tengok at the side, daripada tepi dia pump. Itu otak manusia lah Allah bagi kelebihan untuk fikir buat macam ni. Suruh monyet buat boleh? Dah mention before this. So gajah buat boleh? Tak boleh. Dia pun ada otak. Tapi dia tak boleh. Dia tak ada akal macam kita. Otak dia setakat mungkin kasih sayang. Dia sayang anak dia. Mungkin kelebihan untuk cari makanan. Macam tu je. Tak macam manusia ya. Sebaik-baik ciptaannya manusia ni. Boleh sebaik-baik ciptaan. Tapi boleh jadi sejahat-jahat macam setan. Nak yang di mana? Kalau sebaik-baik ciptaan tu, mudah-mudahan insya-Allah masuk syurga. Yang sejahat-jahat jadi setan tu, neraka jawapannya. Nauzubillah ya. Okey, so dia masuk ke udara sangat panas, dipampkan ke dalam relau bagas melalui bahagian bawah relau bagas ya. Nampak bawah tepi kiri kanan. Okey, so kemudian tengok ada 2 level bawah dia. Mula warna coklat, warna brown, bawah dia warna merah. Apakah warna brown tu? Dia bagi dia tunjukkan kat situ sanga dikeluarkan. Dia tahu apa tu sanga pula dah. Sanga ialah kotoran-kotoran yang bergabung dengan batu kapur. Dia akan keluar belah kanan. Okey, manakala sebab dia kurang tumpat. Manakala leburan logam dikeluarkan yang merah tu. Kenapa dia buat gambar merah? Sebab leburan logam. Bayangkan benda yang panas kemerahan. Kadang you saw film dalam tentang lava gunung berapi kan, merah mengalir. So panas. Itu panas dunia tau. Jangan main-main. Setengah budak main-main. Tak apa. Kita jahat dulu. Kita orang Islam, nanti kita masuk juga syurga. Wallah masuk penjara neraka dan syurga. Ingat main-main je penjara neraka tu. Jangan main ya. Satu lagi orang kata kubur masing-masing. Okey, kau kubur engkau, aku kubur aku. Aduh, sedapnya cakap. Dah seorang-seorang tu dibelit ular, dipukul malaikat. Ingat boleh main ke? Boleh stop ke? You cannot stop it lah. Kalau jahat, na'udzubillah. Minta Allah bagi kita berakhir dengan husnul khatimah, kesudahan yang baik dan juga syurga ya. Tak jauh ke api neraka. Waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. So nampak tu leburan logam dikeluarkan belah kiri tu, collected, dikumpulkan, ditadahkan, dijadikan jongkong. Jongkong. Okey, so dapati pengekstrakan besi dalam relau bagas tu disambung pada muka surat sebelah 139. Dapati 3 dan 4 ni a bit detail untuk diterangkan.
So time is limited. Saya terpaksa terangkan separuh jalan ya, ataupun secara umum dulu. Nanti I'll go over again the process dan terangkan lebih detail pada kelas akan datang insya-Allah. Okey, yang nombor 3 ni kita baca sikitlah. Tindak balas yang berlaku di dalam roller bagas pada suhu yang tinggi. It has to be very very high. You remember berapa? Berapa? Takat lebur besi. Is it here? Form 2 tadi yang saya ajar. Takat lebur ada sebutkan 1000 something ya. Degree Celsius. 1000 form 2 lah. 1000 something. Mana tengok balik. Tadi pun ajar 1000 berapa takat lebur. Form 2 ke form 1? Form 1 lah. So form 2 SL kali. Where's my form 1 book? I refer kejap. Kita belajar dalam jiri belajar masa form 1 dulu ya. Takat didih besi. Air aku promosi dia. Mana takat didih besi? Takat didih besi. Alah, tak jumpa pula dah. Jadi ada where is it? Oh tu. Takat besi melebur pada suhu 1536. Bukan didih pun, melebur ya. Silap saya sebut didih. Takat leburnya 1536. 1536 degree Celsius. Subhanallah. Kupram 1085 degree Celsius. Dahsyat ya tingginya suhunya. Tu kat dunia tu, tapi dunia tu. Okey, so kita dapati penghasilan ferrum dan suhu yang tinggi tadi dia akan menghasilkan dua perkara. Penghasilan ferrum, I mention sikit tadi. Ferrum tadi sebab dia punya karbon bergabung dengan oksigen, dan saya terangkan lebih detail insya-Allah. Okey, dan penghasilan sanga iaitu dia punya batu kapur tu bergabung dengan pasir-pasir, silicon dioxide dan sebagainya lah. Okey, so nombor 4 nanti pada suhu tinggi dalam dalam bagas kita dapatlah ferrum, besi saja, dan dapatlah sanga. Dan the detail I'm going to explain during the next class insya-Allah ya. Okay, so I stop at 138 sebenarnya. 3 and 4 page 139 tu saya cuma terangkan secara ringkas ya. Okay, so that's all for today. Sana yang tak subscribe lagi, please subscribe. Also give me a like kalau saya faham. Okay, and then also dan dapat manfaat insya-Allah. Share with your friends, your saudara mara, anybody ya, supaya ramai dapat manfaat ya. Insya-Allah dapat pahala juga. Okay, so make sure jaga solat. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Kemudian taat ibu bapa selagi tak menyuruh kerja maksiat, and then hormati guru-guru. Semoga mendapat keberkatan ilmu. Hormati lebih tua, sayang lebih muda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.